kan? Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki dia tu. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata tanda dengki dah ada dalam hati adalah bila orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Oh, iya betul. Contohlah, dengar Datuk Ketua Marah kita dapat pergi haji tahun ni. Dengar tu. Tak siapa. Dia dengar kawan kita dapat naik pangkat, ada lima orang, bukan dia je, 5 orang. Macam tu. Dia dengar ada beli kita baru, yelah loan senang je. Dia dengar anak dia dapat semua A, yelah semalam pun kementerian dah umur 20,000 dah dapat semua A, jadi termasuk salah seorang kot. Dia tak rasa apa. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar Datuk Ketua Pengarah kita dapat pergi haji tu, tak pakai kabel pakainya tu, confirm dengki. Confirm dengki. Dengar dia dapat naik pangkat tapi dijilatnya bos tu, confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru tapi dia curi duit tu. Dengar anak dia dapat semua A, macam mana ada seorang pandai, confirm dengki. Dia sepatutnya macam mana? Dengar Datuk KP kita dapat pergi haji tu ni, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Oh tak ada? Tak ada, tak apalah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nyindi buka lampu ni. Gelap dekat tadi kan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara, bagi Datuk Ketua Pengarah Datuk Syamuddin. Seterusnya barisan kepimpinan tertinggi yang hadir hari ini. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari kan. Jadi alhamdulillah hari ini bila membicarakan integriti anak merdeka kan, kita telah pun lebih 60 tahun merdeka, tetapi bila berada pada satu tahap kan, kita rasa betul ke kita dah merdeka? Soalan yang ditanya kan, soalan ditanya betul ke kita merdeka? Apa maksud merdeka? Pijakkanlah sambil berlari, rupanya hujungnya sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa larangan Raja Melayu. Jangan biasa membuang masa terlepas jalan selalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni nak cerita kita ni dalam bekerja. Jadi penyaut awam ni, kadang-kadang ada orang bila dia sebelum bekerja tu dia rasa okey. Dia rasa dia nak bekerja. Dia nak bekerja di sektor awam kan. Menjadi penyaut awam ni sebenarnya adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Saya sendiri pun dapat rasalah bila masuk jadi penyaut awam, dan rasalah bila dah keluar sebagai penyaut awam. Yang sekarang saya dah berstatus pensioner. Saya dekat pusara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel lah. Dapat. Kalau hotel biasa yang mahal tak dapat lah. Kan? Jadi nak beritahu keadaan ni berbeza kan, berbeza. Bila dah keluar ni boleh lah nak cakap, tapi sebelum tu tak. Kita ni terikat dengan peraturan, the rules and regulation kan. Mikrofon tu jangan diusik sangat. Memang saya start ni memang dia slow dulu. Kejap lagi kan kuat lah, sabarlah. Kejap lagi kuat, sabar. Tok Guru saya ajar jangan tu masuk gear 5 nanti sangkut kan, gear rendah dulu kan. Jadi
Kebetulan pula minggu lepas saya berceramah di penjara Kajang. Berceramah di penjara Kajang kan, bila masuk dalam penjara ni, kita kena tinggalkan handphone tak boleh bawa kan. Wallet pun saya tinggal siap-siap. Lepas tu dia cek semua, masuk gang, dia tutup pintu tu. Sudah tak boleh keluar aku ni. Masa tu walhal kita nak tahulah masuk dalam ni nak ceramah, tapi kita terfikir dia, kalau lah tiba-tiba ada yang buat dajal dengan aku ni, pertama tuan tak boleh keluar, tuan duduk kat bilik ni, contohlah kan, tak ada siapa pun tahu saya kat dalam tu kan, sebab orang tengok sibuk ya kan. Lepas tu yang keluar dekat dalam media sosial tu camah-camah yang lama dah rekod, baru dia live kan balik. Elok je dia tak tahu aku dalam penjara sekarang ni kan. Contoh lah macam tu kan. Wahal dalam kawasan penjara, kawasan yang tu, kompon tu besar, cuma adalah tirai-tirai besi apa semua, ada bilik-bilik. Lepas tu termasuklah seorang pegawai bank Islam perempuan, dia punya takut lah nak masuk penjara tu. Malam tu sembahyang hajat, dia minta jangan, Wahal pergi. Jadi apa, saya sebagai penaja program, dia kena datang. Dia bawa pegawai lelaki seorang. Saya lagi lah takut kena. Biasanya memang kat sini kadang-kadang ada yang lepas keluar, ada yang tak lepas keluar. Saya kata, oh ya ke, dia kata macam tu kan. Lepas tu puan ni minta sangat. Minta apa ni? Dia kata puan ni minta sangat nak melawat sel penjara. Boleh. Nanti pegawai tu pun bawa. Bila tengok sel penjara kita, ya Allah, saya tanyalah pegawai penjara tu. Kan ada kita tengok dalam drama-drama luar negara, filem luar negara tu, penjara dia orang cantik-cantik kan, siap ada loker, lepas tu siap ada toilet dia pun bertutup semua, bersih kan. Betul ke macam tu? Dia kata memang betul. Tapi kenapa Malaysia tak macam tu? Malaysia tak boleh lagi. Mentaliti orang Malaysia tak sampai tahap lagi boleh buat penjara macam tu. Sebab dengan tahap penjara yang teruk macam ni pun ramai yang seronok masuk. Dia kata macam tu. Dah tu cakap tadi tu, macam ada yang 2-3 kali masuk, memang dia dah masuk banyak kali, dia set sound pegawai penjara tak? Pangkat sarjan lagi dia kata. Bayang dia sound. Dia sound pegawai tu. Bayangkan dia boleh sound, bayangkan dia punya kerap masuk. Jadi nak bagi tahu kan, macam tu lah rupa-rupanya dalam hidup kita ni memang dah disebut. Nabi pun kata. Nabi kata apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Maksudnya pada orang beriman, dunia ni penjara kan. Jadi nak kata pun, macam mana kata merdeka tu? Merdeka menurut acuan kita sendiri. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda tak boleh buat. Macam tu lah duduk dalam penjara. Dalam penjara bukan semua benda kita boleh makan, bukan semua benda boleh cakap, bukan semua tempat boleh pergi. Kita ada dihadkan pergerakan kita tu setakat itu. Makanan apa yang dihidang tu makanlah, tak boleh nak sound pegawai penjara tu. Kalau boleh hari ni nasi ayam nak kepak. Nah, tak boleh. Memang kena tibai lah dengan pegawai tu. Tak boleh tuan-tuan dan sekalian. Macam tu juga hidup kita ni. Bila dah bekerja, nak pula ada ikrar integriti. Kita dah ada ikrar kan, kita dah berjanji. Dalam satu hadis Nabi sebut, la imana liman la amanatalahu wa la dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak menjaga amanahnya, tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Itulah dia kan. Nah, janji kita dah janji, amanah kita kena jaga. Kalau tak nak pegang amanah tu, sebabnya beza kerja kerajaan dengan kerja swasta. Kerja swasta kerjanya banyak, nampak banyak, tapi dia buat tanggungjawab dia tak besar macam kita. Kita nampak kerja macam tak banyak, tapi tanggungjawabnya besar. Salah sikit viral. Yang kita jawab tak make kira. Yang salah tu dia highlightkan. Itu dia. Ingat tak dulu pernah dalam satu stesen TV7, TV7 di pihak anda. Kan? Semua pihak tu, yang salah tu kerajaan tu cepat keluar. Tunggu. Yang jawab dia tak nak ambil pun. Jawapan penjelasan dengan sikit-sikit dia keluar. Benarkah? Kan, benarkah ini berlaku? Kan? Dia tak manakah penjara awam sekarang? Kan. Ada yang kata penjara awam sekarang tak macam dulu. Yang tu je keluar. Macam-macam. So kena sabarlah banyak-banyak kan. Jadi bila masuk kat jabatan Perdana Menteri ni pun kadang kan, macam mana nak kata bebas? Tak bebas. Kena tinggalkan IC. Ambil pas pelawat. Kan pejabat lain tak sorry macam tu sangat. Apa pasal pejabat ni tu sangat kan, macam tu lah. Contoh saya tak pertikaikan kan, kita kena ikut peraturan. Macam tu lah maksud dia kan. Bawa barang apa semua kena beritahu kan, kita itu semua antara yang kita kena jaga kan. So apa maksud mereka kan, saya kata jangan adjust mikrofon ni.
Kan, definisi mereka bebas, kan, bebas dari penjajahan, kurungan, naungan, lepas daripada tuntutan, kan, berdiri dengan sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Dalam Islam lah kemerdekaan itu suci maknanya. Islam itu sendiri membawa erti kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Hakikatnya semua makna ini menjurus kepada maksud kemerdekaan yang kita faham sekarang. Kesejahteraan, keamanan, kedamaian sejajar dengan nilai Islam. Kemudian bila dilihat kepada perkataan-perkataan lain, amanah adalah merupakan satu perkara menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengurangi hak orang lain dan tidak mengambil sesuatu melebihi hak yang sepatutnya. Dan manakala kalau kita tengok sahsiah, nak cerita kat ni sebab nanti kan mungkin kita akan sentuh kan. Sahsiah ni adalah perilaku yang dibuat oleh seseorang mencirikan peribadi tanpa perlu diperintahkan, tanpa perlu disuruh. Contohnya baris kan, okey, kanak-kanak berbaris semua, budak sekolah rendah dulu kan, berbaris semua, kita jalan dekat rumput ni satu line, okey, nampak sampah tolong kutip. Sahsiah yang baik di situ adalah dengar perintah guru, bukannya kutip sampah. Sebab dia buat tu sebab cikgu suruh. Dia jadi sahsiah yang baik kutip sampah kalau dia kutip sampah tu tanpa diarahkan oleh sesiapa. Itu sahsiah yang baik. Macam hari ni kan, datang awal, itu sahsiah yang baik. Penuhkan tempat duduk depan, itu sahsiah yang baik kan. Kadang-kadang penyawat awam ni kadang-kadang ada setengah tempat saya pergi, susah nak penuhkan tempat duduk depan. Walaupun tempat duduk depan tu kosong, dia tetap berlumba-lumba duduk belakang kan. Mungkin dengan harapan dia balik nanti orang tak perasan, mungkin macam tu kan. Dan percaya cakap saya, walau apa pun yang saya sebutkan, dia tidak akan berganyak dengan prinsip tempat duduk belakang. Tengok, dia tak berubah, nampak tu, dia masih macam tu, nampak tak? Nampak tak? Itu contoh lah kan. Jadi, manakala tuan-tuan dan puan-puan bila tengok pula integriti, apa maksud integriti? Integriti ini adalah segala perkara-perkara yang baik. Kalau tengok integriti ini ketulusan, kekukuhan. Dia berasal pada perkataan istilah dalam struktur binaan kejuruteraan engineering, iaitu integer, yang bermaksud kekukuhan dan juga keutuhan binaan bangunan. Macam kita bina satu bangunan, ada 10 tiang asas kita boleh pakai, kita kena pakai 10 tiang asas. Tetapi kalau ada jurutera yang tak bertanggungjawab ni, nak untung cepat, so dia kurangkan sebatang atau 2 batang tiang asas, diganti dengan struktur lain yang lebih murah. Contohnya, bangunan akan tetap terbina, tetapi ketahanan bangunan tu yang sepatutnya mungkin boleh bertahan 300 tahun, mungkin dah tinggal 180 tahun. Dan dia akan cakap apa? Tak apa, masa tu kita pun dah tak hidup lagi. Dia ada yang fikir macam tu. Mungkin macam tu. Sebab dia kata, dia tu sebabnya setiap projek kena ada projek manager, kena ada wakil kita, surveyor, kena tengok adakah dia ikut peraturan ke tak, kena tengok. Jadi itulah sebabnya kita dikaitkan ke struktur tu, nak kukuhkan organisasi tu. Macam tu jugalah integriti, nak kukuhkan organisasi yang kita duduk ni, yang kita diami ni. Kita nak kukuhkan tu, sebabnya perlu ada integriti. Kalau tengok Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, membawa maksud integriti ni apa? Kekukuhan, keutuhan, ketelusan dan kesempurnaan. Jadi segala benda-benda baik. Rupanya Nabi pernah sebut. Nabi kata apa? Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itu Islam ni standard. Baik, teliti, sempurna. Islam ni standard. Tapi heran kita, kenapa pula orang Melayu Islam dikait dengan benda-benda yang tak standard, yang tak bagus. Biasalah kontraktor Melayu macam tu lah. Kan ayat kan, alah meniaga Melayu macam tu lah, sambal sikit ya, macam tu lah. Kan dia kata kan, meniaga apa benda ni, bagi makan sikit pun tak sempat makan, dah kena suruh ceramah. Contoh kan, baru tadi tak ni contoh itu, ni contoh itu ya. Kan hidang lah tadi tu contoh kan. Aku dah buka dah plastik tadi baru satu kan contoh lah. Contoh lah, tak adalah itu, tak ada kena-mengena pun. Tak, contoh macam binaan bangunan kan, kontraktor Melayu, dia cakap kontraktor Melayu macam tu, dah tak menyala dah. Kontraktor Melayu memang cubaan. Boleh dengar boleh dengar, tak apalah. Macam kalau kita tengok kan, bila dia buat structure, buat binaan bangunan, kenapa sengit? Biasalah Melayu. Kenapa tak siap? Lambat dia siap. Melayu macam tu. Ada kemungkinan betul statement tu. Melayu macam tu. Tapi bila dicampur nilai tambah Islam, tak sepatutnya macam tu. Patutnya mesti kena jadi bagus kan? Jadi kerja mesti terbaik.
Kerja mesti bersungguh-sungguh. Mesti tak ada nilai-nilai, janji ada. Janji siap. Asbol. Asal boleh. Kan? Tak boleh macam tu. Dia mesti yang terbaik. Aku cakap Jabatan Perdana Menteri ni teruk betul mikrofon ni apa pasal? Kena pakai yang tu apa? Cubaan. Okey, kalau kita tengok kan tentang integriti ni dah diisytiharkan semenjak zaman Nabi Adam AS lagi. Sebagai contoh, kita tengok firman Allah SWT, bagaimana kalian tergamak kufur, kan? Tergamak kufur mengingkari Allah padahal kalian dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian kalian dihidupkan, setelah itu dia mematikan kalian, kemudian dia menghidupkan kalian kembali. Dulu kita belum lahir, kemudian dilahirkan, kemudian dihidupkan ni dan dimatikan pula semula. Oh, speaker. Saya risau, ingatkan bisikan dalam kepala saya tu, risau. Kan, macam tu kan. Wah, itu dah tanda-tanda awal tu kan, nak dapat penyakit anxiety apa semua. Kan. Jadi tu dia. Oh, tu kan. Okay. Kena mula balik semula tak kan? Jadi dah dilahirkan, kemudian dahulunya mati, yakni belum lahir, kemudian dilahirkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan kembali untuk diberikan balasan atas setiap yang kita kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Maka Islam ni menegaskan perspektifnya terhadap integriti, kan, yang perlu difahami khususnya oleh penganut Islam yang beriman kepada Allah. Begitu juga Allah berfirman, kan, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, bahawasanya hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu sesiapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguhnya dia telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Itu poin penting tu. Kita jadi penyawat awam kan, kita dah tengok ramai kawan-kawan kita kan dekat jabatan lain, kementerian lain, tiba-tiba kena tahan, tiba-tiba kena soal siasat, tiba-tiba kena dan sebagainya. Kan, bila kita nampak tu kena ayat dia, kesenangan memperdayakan. Surah Ali Imran ayat 185. Bayang kan? Kita ingat senang, kita ingat boleh dapat tu, memperdayakan. Kita rasa macam contoh beli kereta baru. Berapa lama rasa baru? Bayar kali pertama dah boring kan? Kan? Rumah besar. Steady lah. Seronok rumah besar ni. Sekali tak sampai berapa bulan tengok ada rumah lagi besar pada tu. Ni rumah lagi canggih pada tu. Canggih kan? Dia punya design ni cantik lah. Sampai satu ketika dia jadi old fashion lah. Ada yang lagi baru lagi. Pergi kat Shah Alam, aku dah sok ada duit nak buat rumah macam ni. Tak, kecuali kat Putrajaya. Tak main lah. Ke persiaran, tak main lah. Prisin. Tiba-tiba kat Seremban ada satu taman pun nak letak prisin, lorong tak berapa banyak, mengadu letak prisin. Dia pun nak rasa macam Putrajaya agak kan. Kan kat sini tak salah, tapi makna kata dia semua akan sentiasa meninggalkan kualiti-kualiti yang ada, ditinggalkan. Kesenangan yang memperdayakan. Nampak tak? Orang perempuan dulu ingat tak? Dia bergambar, bukan main ni macam ni. Tudung ni belang-belang ikat kat tengkuk ni. Kan, sekali kawan-kawan share gambar tu hari ni, kita pun komen, kalau kau kawan aku tolong remove gambar ni. Sebab gambar zaman dulu dah tak relevan dah kau share kan. Tolonglah jangan share gambar ni, muka selenga apa pun tak ada kan. Sebab tak sesuai fashion tu kan sekarang. Dulu berlagak tu, pegang handphone ni tu yang 010 atur kan, letak tagak kayak cokit macam ni lah tagak telefon. Telefon dahsyat. Hari ni cuba bawa telefon, orang tak nak duduk meja dengan kita, duduk meja lain kan. Nampak tak? Sebab zaman berubah. Kesenangan yang memperdayakan. Sebabnya apa yang kita nak kejar, itulah dia. Kemudian begitu juga Jibril berpesan kepada Nabi. Pesan Nabi itu pesan kat kita, hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Kita sayang dia, kita akan berpisah juga. Walaupun kau tak bercerai, kau akan bercerai mati. Tak dia mati dulu, kita mati dulu.
Kan? Jadi jangan ingat suami itu kita punya. Aduh, dah mesej perlu disampaikan. Jangan ingat isteri itu kita punya. Macam tu. Kaedah dia. Sebenarnya Allah punya. Sampai masa kita akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, kan? Perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap apa yang kamu kerjakan. Dan disebutkan juga kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya pada malam hari untuk salat malam. Itu kemuliaan. Dan keperkasaannya adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Itu cerita. Kan tu cerita penyawab awam sekarang. Kita bekerjalah dengan sebaik-baik. Jangan bergantung pada manusia-manusia lain. Bergantung pada Allah. Sebab kita ni nak bahagia, hidup kita ni, kerja hidup ni bukan nak kaya. Percaya, kerja dekat sini kalian semua takkan kaya. Saya nak tengok respon. Ada yang kecil hati, ada yang apa, tahu tak cakap. Bukan. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Kaya tu mesti subjektif. Kalau tiba-tiba lah Datuk Isyamuddin, saya happy sangat. Samsul Debat datang hari ini, dengan ini saya umumkan semua yang hadir, khususnya yang duduk depan. Kita maklumkan, kita akan bank in kan pada setiap seorang insentif kewangan sebanyak RM200,000. Setiap seorang akan di bank in kan selewatnya sebelum jam 5 petang ini. Contoh. Jadi saya nak tanyalah, puan. Dia dah mula kenapa lah tanya aku. Dah, puan, rasa dah kaya ke belum, puan? Tengok tu. Dengan gaya bersilang kaki, memang belum. Dia kata, nak cakap apa? Kan, nak cakap apa? 200,000 belum kaya lagi. Kan, tuan rasa kaya dah 200,000? Alhamdulillah. Itu beza lelaki dengan perempuan. Itu beza. Kena faham. Macam contohlah kita cerita bab integriti ni kan. Dalam hidup ni kena letak ihsan. Ihsan ni kita buat sesuatu, kita nampak Allah. Kalau tak nampak pun kita yakin yang Allah nampak kita. Contoh naik kereta, nampak traffic light, siap countdown 139 saat lagi, 138, 137, 136, 135. Pukul 12.30 malam. Tak ada satu umat pun ke traffic light tu. Tak ada CCTV. Dan tak ada kereta lain. Saya nak tanya orang perempuan. Orang lelaki diam. Orang perempuan, you all akan terus jalan atau tunggu sampai kosong? Jalan lah, dia kata. Kebanyakan jalan lah, terus. Orang lelaki akan tunggu atau terus? Terus. Aku nak tolong ni. Aduh. Tengok tadi kan, bila lelaki cakap tunggu, bila lelaki cakap cukup kaya, orang perempuan mula bersuara. Tak penat ke jadi munafik, dia kata. Orang perempuan. Itu ayat Kalish tu. Ayat Kalish kepada Emir. Tapi saya tak tengok orang share dan TikTok. Tak macam tu lah. Sebenarnya hidup kita macam tu. Tak bergantung pada orang lain. Kita bergantung pada Allah. Kerja je. Sebenarnya memang takkan kaya ceritanya. Tetapi dalam hidup kita ni jangan sibuk. Jangan salah matlamat. Salah matlamat problem. Ingat kerja ni boleh jadi kaya. Tak kaya pun mula cari jalan nak jadi kaya. Akhirnya bak kata pepatah Cina, woman, tak payahlah cakap Melayu je lah. Dia kata apa? Dia kata belum gemuk tapi sudah bengkau. Belum gemuk tapi dah bengkak. Mana nak paksa diri tu kembang. Perlahan makan gemuklah nanti. Tak, nak cepat. Dia lukakan, cederakan diri, mudaratkan diri dia. Macam tu lah. Nak kaya cepat, ambil jalan shortcut. Akhirnya terperangkap. Pasal musim beraya Cina, datang pembekal Cina datang kat pejabat. Ramai pejabat kerajaan yang datang. Dia nak tanya, tak ada limau ke tahun ni? Apa masalah kau? Mati kau tak makan limau dari Cina ni? Kau lah lagi banyak mentera limau daripada Cina tu, apa hal? Kan? Tak, tu yang heran tu. Walhal pergi dekat tepi-tepi jalan melambat sampai tak laku lah, sampai satu kotak tu RM5-6. Kenapa nak jatuh maruah kita serendah itu? Bawa bakul berisi limau sangat borek, payah nak jenjeng. Biarlah mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah diri. Kan?
Paling tidak kalau mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana dia mati kena baham harimau? Ya ke besar ke harimau tu? Contoh soalan kan. Ini kena gigit anjing, membunuh nupu, langsung mati pun bando. Maruah diri kena jaga. Itu yang datang tadi. Mana dia tak pakai? Yang kebanyakan semua pakai kod. Kan? Wah, jaga maruah diri steady. Kan? Saya kalau tahu dia saya pakai. Saya tempah kat Bandung itu. Kan? Tapi saya fikir tak apalah. Kan? Kita ni orang biasa-biasa. Kan? Iya, betul. Itu sebabnya kita ni tengok kan, kita sentiasa diingatkan. Perhimpunan pagi kita memegang amanah bangsa. Kita juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan. Kitalah benteng Malaysia, agama asas pegang. Aku ingat lagi lagu tu lah. Perlembagaan negara dijulang. Betul kan? Nyanyi lagu tu nak ingatkan kita, tanggungjawab kita. Rahsia semua nak kena jaga, semua macam-macam. Itu sebabnya keperkasaan kita tak bergantung pada manusia lain. Kan? Kita kena jaga integriti. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik, sebab ramai menyalin kan. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Akal kita guna. Kebanyakan kita ni semua ada akal, gunakan. Kan? Cari ilmu. Kalau tak tahu, belajar. Tak tahu, tanya. Kemudian, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Bayangkan, syok sendiri. Biar orang yang cakap kita bagus. Tak usah kita nak sibuk-sibuk nak mendabik diri kita bagus. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Orang yang tak cantik, rasa diri dia cantik, kau boleh bayang tak betapa buruknya dia. Macam tu lah kira. Nak bagi faham tu istilah tu. Jadi tak usah, kerja-kerja je, kerja. Kita jangan mengharapkan apa-apa. Kerja baik-baik. Dan begitu juga kalau kita tengok, hakikat integriti ni adalah kita berada pada zaman yang sangat mencabar. Zaman yang sangat mencabar. Dulu kerja kerajaan orang sibuk. Kalau saya jaga interview panel terbuka dulu kan. Masa saya kerja di Majlis Pembandaran Seremban, kemudian Majlis Pembandaran Nilai sebagai pengarah undang. Saya jadi panel terbuka. Sebabkan terlampau ramai orang minta kerja, buka jawatan pembantu takbir pengkeranian dan operasi grade 17 sekarang 19 kan. Bila buka jawatan tu, jawatan nak pakai SPM je. Yang minta ada degree, ada master minta. Jadi bila dia tak dapat, kita dah tapis-tapis kan, dan langsung tak panggil interview, dah ada orang dalam tu. Dia punya persepsi, dah ada orang dalam. Wahal bagian Malaysia ni butuh buntang mata ni nak tapis. Yang ni. Kemudian yang ni terlebih overqualified, tak berani ambil sebab nanti kerja 2-3 bulan dah nak kerja tempat lain. Macam-macam lah kita tapis. Akhirnya kita tak nak nampak macam tu. Apa kita buat? Kita tambah lagi proses saringannya, iaitu kita suruh lagi kat Stadium Paroi. Semua yang layak tu kita suruh lagi. Kenapa tahu? Sebab tanya bagian Malaysia. Mana bagian Malaysia? Human Resource ada sini? Tak mengaku pula lah. Sebagian Malaysia mana? Seorang pun tak ada. Ada mana? Ada seorang dia pandang kau. Takkan seorang je. Macam tu lah korang kufur nikmat. Allah dah bagi jawatan tak nak mengaku. Yalah betul lah. Bagian HR boleh tengok siapa kekerapan pekerja-pekerja MC je tengok. Jejak sakit. Kebanyakan yang berusia 30 tahun ke bawah. Betul. Yang muda-muda jejak MC. Buah pinggang beralih, jantung berlubang, bahu dengan lutut bertukar. La ilaha illallah, tak tahulah kenapa. Macam-macam hal ada aje. Jadi tu yang kita buat, suruh dia lari kat Stadium Paroi itu 2 round. Kita buat stretching apa semua, lari 2 round dekat Stadium Paroi. Beribu orang lari kat stadium tu. Kita nak pilih masa terpantas. Kemudian dapat 100 yang terbaik, kita akan suruh dia jawab peksa bertulis.
jawatan pun tu takbir je. Masa tu saya jadi pengarah undang-undang pun, saya minta jawatan pegawai undang-undang, mula pegawai undang-undang sebelum naik pengarah tu, pun kena lagi. Nak tunjuk kan, betul-betul sihat ke tak? Kau tunjuk X-ray, okey. Elok, susun tulang dia semua okey. Bila dah kerja, jap MC. Kau ingat bos tak perasan ke? Yang seorang tu jap meninggal. Bapak meninggal, mak saudara meninggal. Kita pun bagi syiar kaji bilik salah silah tu memang tragis betul, sebab memang dialah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Dah habis mati semua dah. Dulu masih minta kerja, elok, sihat. Kan? Iya, korang tak perasan benda ni. Kau ingat bos tak perasan? Kau bawa file tinggi-tinggi masuk jumpa bos, kau ingat kalau bos tak tahu ke bawah tu orang cuti. Ini Datuk, yang ni Datuk. Okey, macam tu. Okey, tak apa. Datuk peminat. Ni sila hadir Okey, Suria. Okey. Ini makin lama makin rendah. Makin rendah file. Dia makin berdebar, bawah ni orang cuti. Lepas tu kalau dia datang nak jumpa dengan Datuk Ketua Pengarah ni, bukan tu jumpa dengan Datuk. Tanya bilik Wahyu dulu. PA. Datuk okey tak? Kau minta hari ni apa-apa memang tak dapat, memang kau jangan. Boleh keluar balik. Iya, kau ingat aku tak tahu ke? Aku tahulah. Iya. Sebab kata tadi kan, tadi terpaksa buat tapisan tu kat Stadium Parul lagi 2 round. Siap ada ambulans satu dah standby. Ambulans tu siap buka pintu lagi. Ada seorang tu lari round pertama, round kedua dia sendiri masuk ambulans. Bayangkan tu. Ya, kita punya tapisan terpaksa buat macam tu. Lepas tu dah habis 100 tu, dah habis 100 orang tu, kemudian barulah 30 orang. Kita tapis 30 orang tu untuk interview. Saya sendiri pun pernah diuji. Yang datang interview tu anak saudara. Dia pakai kabel besar, mak saya. Pening kepala aku. Takkan anak saudara nak kerja satu departmen dengan bapak saudara? Kan? Mak saudara kau, mak saya sebutlah, dia minta tolong ni. Takkan mak dia nak kerja? Mak tak tahu, mak sampaikan dia. Aduh. Dia pun datang. Bak kata Lord Denning, justice is not only be done but must be seen to be done. So bila dia sampai tu saya dah beritahu dah Azrin yang jaga pensenarai itu meruga tu. Bukan Azrin ini. Azrin tu bertudung. Cepat betul tunjuk kat orang ke. Tak, yang Azrin yang jaga bilik interview tu, dia cakap dengan saya, kenapa tuan? Masa tu saya pengarah macam bandar dengan pengarah sumber manusia. Saya kata, nanti kalau sampai calon yang nama ni, sebelum panggil dia masuk, beritahu dulu ya. Saya pun, dia baik cik, dia kata. Saya pun interview calon pertama, 2, 3, 7, 8, 9, 10 sampai nama dia. Tuan, lepas ni yang nama yang tuan cakap tu, saya pun beritahu dekat 2 panel lagi. Saya cakap nak maklumkan yang calon selepas ni saya ada kena-mengena dengan dia, jadi saya tak boleh hadir dalam bilik ni. Okey. Jadi diorang pun interview. Saya pun keluar, duduklah kat luar. Dah keluar dah sudah tu, tuan dah sudah, saya masuk dalam balik. Saya tanya macam mana? Tak layak lah, saiz dia tak cukup. Lepas tu soalan tak boleh jawab. Okey, saya pun tulis tak layak. Tetapi kisah tu tak berakhir di situ. Tak berakhir di situ. Panjang cerita dia. Sampai hati kau, aku bolo kau daripada kocik lah, hapolah, nialah. Kau dulu domam, aku jago kau lah, hapolah. Dulu kau susah, dulu aku. Kau macam-macam buka. Matilah aku. Kena. Itulah harga dia bila kita nak jaga integriti. Tapi tak apa. Akhirnya, selang beberapa bulan, alhamdulillah, dia kahwin, dia dapat kerja lagi baik. Bagus, saya kata. Rezeki dia. Tu saya kata, kita kena buat. Kita kena buat kesenangan yang memperdayakan. Nanti kita rasa macam tu kan, tak orang nanti dia nak kerja pun susah, kita kerja pun susah sebenarnya. Besok dia jual nama. Tu dia. Walaupun saya tak tolong, katalah dia dapat kerja, orang cakap, pak saudara dia, patutlah. Orang akan cakap. Itu yang susah tuan-tuan. Jadi bila kita ada hari ni tu sebabnya apa yang kena ada sebagai kita merdekakah kita dengan tahap banyak sangat masalah-masalah yang perlu kita jaga. Merdekakah kita? Itu kena jaga, itu tak boleh, ini tak boleh. Yang terbaru cuba tengok. Kan, tak boleh lagi dah mesej. Tak bebas kita nak mesej. Tak boleh lagi dah honey, dear, link, be.
Mana boleh lagi nak? Baby tolong potong state ni. Kan? Orang perempuan, you all kena jaga. Kita walaupun berada di sebuah negara yang merdeka, kita tidak boleh sesuka hati mesej-mesej begitu. Kan? Kalau ada bos-bos yang hantar mesej macam tu, tolong jawab, jangan diam. Ya, kalau kau diam, jangan. Bila bos mesej, sebab ada mesej. Ni, tolong mesej, tolong foto state yang ni. I kalau boleh nak petang ni juga. I rindu kat you lah. Macam tu. Kita pun diam. Kita malah nak balas sebab dia bos kita. Satu hari tu suami kita terbaca macam suami kita, kau senyap je ni, kau ada apa-apa dengan dia ni? Sampai hati abang mempertikaikan kesetiaan saya. Dekat rumah kau memang boleh cakap macam tu, tapi hakikatnya jangan main-main. Ada tu sampai satu tahap mesej dekat staff, husband ni tak ada malam ni, bolehlah kita tidur sama. Bayangkan, memang ada macam tu. Saya terima aduan tu. Macam mana? So hati-hati, jawab, tak maaf tuan, boleh tak tuan jangan mesej macam ni lagi. Bukan apa kan, bila mesej macam ni seolah-olah macam tuan tak hormat kat suami saya, tak hormat dekat keluarga saya, tak hormat kat mak ayah saya. Tolonglah, saya sangat minta tolong. Dah stop dah. Sebabkan tu kita tak naik pangkat. Tak apa, rezeki daripada Allah kan. Tolonglah. Jadi biar dia selepuk sikit kena dekat bos tu kan. Tapi benda ni dah saya cek dah, tak berlaku di Jabatan Perdana Menteri. Saya cover, saya siap, kata kena panggil kan. Betul. Saya kena jaga, kena jaga. Itu sebabnya tu dia kata bebas lah, tapi ada peraturan dia kan. Apa yang kena ada? Pertama, kena jujur, jangan menipu. Kita bekerja ni kan, punya awam, jangan tipu-tipu. Lagi satu, kena jaga status ni kan, di media-media sosial ni kan, semua orang berlumba-lumba dah buka ni lah, TikTok lah, itulah trending tu lah, trending. Saya terkejut itu, tiba-tiba anak saya boleh sebut lah satu ayat tu, anjay gitu. Apa benda ni? Bila kata power tak, anjay kata sekarang ni. Macam kita ingatkan power, rupanya anjing tu di ujung tu dia ejahnya anjay lah. Budak sekarang kita kena tahu trend tu. Sebab kalau tidak, kita tak dapat betul kan. Saya kata macam tu jangan sebut, tak baik kata. Betul? Budak-budak sekarang buka status, orang perempuan nampak orang macam tu, dia pun nak buat macam tu juga. Duduk bersandar dengan suami, seorang pandang sana, seorang pandang sini. Dekat matahari terbenam, kau pandanglah matahari tu, apa masalah kau? Ambil gambar dekat handbrake, kau lah segalanya. Helah, apa masalah kau? Yang lelaki ni ikut lah. Betul lah kan. Kadang sebab trend dia kata kan. Sampaikan satu tahap benda tu bawa penyakit. Ada orang dia beli, dia letakkan gambar satu handphone tu yang jenama I tu. Jenama I. Phone tu dia jenama I. Lepas tu dia ada bunga. Saya tak boleh sebut jenama dia sebab dia tak taja camah kita ni. Dia tak bunga. Lepas tu dia tulis status, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Ramai lah yang komen, untunglah, happy birthday. Bila nak open table, bahasa baku, bila nak open table, best lah, untunglah, laki kau romantik lah, itulah, inilah, ya Allah bestnya, laki aku pun tak pernah pakai handphone, kata macam tu kan. Sebenarnya handphone dengan bunga tu dia beli sendiri. Dan punya teruknya penyakit tu sampai satu tahap, dia create satu account, letak profil berbeza, dia boleh puji balik tu post tu. Awak dah lah cantik, bertuah. Benda ni dipanggil nama split personality disorder. Benda tu berlaku banyak lah kawasan kita ni. Dekat Malaysia ni banyak berlaku. Dan dia pentingkan respon orang. Dia kalau orang respon, dia gembira. Dia boleh marah sebab orang tak respon. Dia boleh kecewa orang tak like. Ada seorang tu ambil gambar dengan saya. Dia dah ambil gambar, dia post, dia lepak dengan saya minum. Member pada kawan saya lah. Wih, dah 5 like dah. Apa masalah kau, kata. Ada orang yang macam tu. Tu sebab jangan sampai dia jadi penyakit. Jangan. Sebab saya tak ada. Tu tengok, saya jarang lah share pasal family saya. Tak ada lah. Gambar ceramah masuk,
tengah camah macam ni. Lepas tu gambar orang ramai. Macam tu je lah. Ya. Kau orang syukurlah suami kau tak popular. Susah tau. Iya. Betul. Saya kena nak makan kena cari. Ni sini tak ramai orang. Soalan tak ramai orang tu tak sedap. Kan? Pergi kat tempat ramai orang ni kan. Baru nak makan, bayangkan tu, saya tengah makan, tiba-tiba handphone depan muka ni. Dia letak depan muka. Saya pandang lah dia. Lepas tu dia sound, takkan ambil gambar, tak boleh. Apa bendanya? Cubalah kau faham sikit. Cubalah tanya, ambil gambar. Anak saya sampai sound. Dia ni tak faham ke bah kita nak makan? Anak saya sound. Kan, tak apalah, biarlah. Kejap lagi abang ambil dengan dia. Kejap. Anak dia tak faham. Tu belum cerita lagi. Ambil gambar ramai-ramai, crop tinggal berdua. Lepas tu buat wallpaper. Sebab tu orang, ku ingin selalu. Aku macam tu keluar. Dah lelaki dia marah kat aku. Kan pening kepala tu. Aduh, iya tuan-tuan. Susah. Tu saya kata saya rindu sangat zaman saya jadi Samsul Amri Ismail. Zaman Nama dan Kurungan tu. Macam tadi kan yang MC sebut tadi, dengan itulah beliau digelar sebagai Syamsul Debat. Mana bohong aja internet. Punca saya jadi Syamsul Debat ni adalah dulu bila saya berceramah, saya dah bekerja jadi pengarah undang. Bila saya keluar, saya tak nak konflik. Saya tak nak beritahu jawatan rasmi saya. Bila saya ceramah, saya tak pernah guna jawatan rasmi saya. Bila saya ceramah kat luar, Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Macam tu jawatan NGO saya presiden. Jadi bila saya pergi je ceramah, itulah nama dia, Presiden Alumni Debat Malaysia, Adam. Lepas tu ada satu tempat dekat Surau Puncak Setiawangsa KL, penganjur tu dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia menulis kat whiteboard tu, penceramah malam ini Syamsul Debat. Itulah mula dia. Dan salah seorang yang dengar ceramah malam tu, CEO TV Al-Hijrah masa tu, Datuk Haji Izlan Basar. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampai hari ni. Faham? Bukan sebab debat. Memang betul lah saya ada achievement dalam debat. Talk Rhyme Best Speaker Malaysia 2021-2022. Betul. Kau yang main masa zaman Pak Lah dulu, Pendatuk Islam Hadari, nombor 3 daripada Johor, perempuan Sabariah, Hajah Sabariah tu dapat, Hajah Fadilah, dia dapat 76 markah. Tempat kedua pada Sabah, Jaim Atuh 77 markah. Juara budak tertinggi Negeri Sembilan tu 96 markah tau. Tanya geng debat saya ada seorang belakang tu. Ada seorang. Tapi junior lah kan. Betul. Dia ingat aku, ada orang siap sound, cakap seorang boleh lah. Cubalah lawan aku tengok. Kau tak tahu ranking aku macam mana. Tak adalah. Tapi itu sebab nama saya jadi Syamsul Debat sebenarnya. Sejak benda tu lah dia panggil Syamsul Debat. Saya pun tak suka sebenarnya. Apa hal lah Syamsul Debat? Dengan mak saya pun kena. Mak saya dengan maklum saya, dia menguruskan jenazah dekat Seremban. Dia bila mandi jenazah, inilah mak Syamsul Debat. Allah tak dapat ambil gambar Syamsul Debat. Ambil gambar dengan mak dia jadilah. Dengan mak saya lah. Macam tu orang semua ambil gambar. Iya tu cakap tu. Tak ada apa pun. Sementara je tu orang masih marah. Ceramah aja. Saya kata sabar ya. Abang ceramah pun 2-3 tahun je. Lepas ni mungkin ada orang lain. Syamsul Debat, Syamsul Debik, Syamsul Debuk keluar. Ustaz abang duduk rumah, jangan kau muntah nak bergabang sudah lah, saya kata. Iya. Tu memang sibuk sekarang ni. Macam mana? Hari-hari ceramah. Berapa hari tak boleh rumah? Ceramah aja. Macam mana? Kan orang tak ada kerja macam tu lah. Orang kerja kat Jabatan Perdana Menteri lain lah kan. Iya. Tu sebab kata, itu dia, jujur aja. Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Tipu klaim tak pernah menambah pendapatan. Tak pernah. Dia hanya menambah pendapatan bagi orang yang tak buat tapi klaim. Overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Kemudian mileage tengok kelayakan. Kan? Hotel pun tengok kelayakan. Tapi mana yang pegawai ke atas tak akan melupakanlah klaim ni. Hanya mileage je lah. Budak-budak office boy itu yang klaim, mileage kau tinggi bulan ni. Kau tahu dia tukar poket berapa kali? Kan tayar bocor berapa kali? Ya, beza. Itu yang saya kata, jujur je. Saya
Tu satu kali tu saya dah burst dah, saya rasa dah penat dengan nama Samsul Debat tu. Tu yang hari tu bulan 5 saya bawa diri tu. Saya patut pergi umrah. Saya kata saya nak pergi, saya nak rehatkan diri saya nak pergi tempat yang orang tak kenal saya. Saya tenangkan diri saya pergi ke Jawa Barat, Indonesia. Saya duduk di pesantren Pak Habib tu, saya lepak dekat sana. HP-nya pun diambil Pak, handphone pun ambil. Tenang. Sebab turun dekat airport kan, orang pun tak tahu dengan aku. Hui, ajaib ni. Dekat Singapura dia kejar, start TikTok. Apa hal start TikTok? Betul. Tapi Indonesia memang best lah. Relax, tenang kan. Lepas tu pergi kat hotel, layanan istimewa. Memang dia punya hospitality steady. Selamat siang Pak. Macam tu. Nak dapat macam tu kat Malaysia raja je. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Ayo Pak. Di mana tandasnya ya? Tandanya gini Pak. Saya tunjukkan Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku lagi. Apa saya dah. Tak. Keluar. Jangan. Betul. Lepas tu driver dia supir. Ada ke driver dia? Tak ada. Ada supir tu. Dia bila sampai dekat dalam kereta tu dengan baju batik Jawa tu kan, baju batik Jawa tu duduk. Kita kan dah biasa. Betul kita ajak makan. Kita makan. Tak apa Pak, aman Pak. Saya dalam mobil aja Pak. Driver kita sama konyang dengan bos saya weh. Kadang-kadang bos tak makan ni, bos tak makan ke? Dia lah sound bos dia tak makan ke? Iya, beza tak tu budaya kita. Betul tu saya rehat tu. Jujur je, boleh, tak boleh macam tu. Saya rehat, kemudian barulah saya balik. Tu yang 2-3 minggu saya tak ada live tu, bulan 5 itu. Alhamdulillah. Jujur, jangan tipu. Kata Buya Hamka, pembohongan yang paling besar dalam jiwa adalah apabila mulut berkata ya, hati berkata tidak. Kalau tak setuju, kata tak setuju. Jangan berpura-pura. Ini soal hati dan perasaan. Dan kalau dah setuju, tak payah kau share-share kat orang. Sebab lelaki lain yang tak berdosa macam kita kena jawab pula dengan isteri masing-masing. Kenapa? Heran betul. Tesla. Pening kepala. Kan? Pandai-pandai macam tu, macam ni. Heran aku. Macam tu lah tuan-tuan. Jujur je. Tak boleh. Kalau boleh. Macam tu. Kedua, amanah. Jaga amanah. Jangan kita langgar, khianati amanah. Dah diberikan rahsia kena jaga. Ni share dalam Facebook, share dalam media sosial. Sudahlah. Ingat apa? Malam-malam macam ni pun nak suruh buat kerja. Jangan. Kita tak perasan benda tu. Macam budak-budak saya jaga penguasa dulu kan. Berapa ramai? Ada operasi pula malam ni. Langsung tutup semua tempat. Dia tak sedar tu. Apa dia cakap tu? Dia tak sedar. Nampak tak? Iya. Tu buat kena jaga. Bawa anak-anak pergi kat pejabat. Dah duduk, jangan kacau mama. Mama banyak kerja ni. Hujung minggu bawa anak. Nak ambil kertas orang selai. Nak ambil pen orang sebatang. Kertas pen semua pejabat punya. Kalau benda sekecil ini tidak boleh dijaga, macam mana nak jaga negara? Pernah dengar ayat ni? Macam mana nak menjaga amanah negara? Macam mana? Kena jaga. Benda tu nampak kecil je. Guna mesin photostat untuk photostat minit mesyuarat serta penduduk. Lepas tu photostat IC dengan surat beranak anak. Tak boleh. Halal selai kot. Tak halal carbon tu untuk tujuan peribadi. Sedangkan berapa sen je kat luar. Bukan tak boleh bayar pun. Boleh. Benda tu pun kena jaga. Nampak tak? Nampak tu? Siap tanya, anak aku nak pesa ada pen-pen lebih tak? Pen-pen lebih. Apa benda tu? Dekat pejabat tanya. Saya dah cakap dengan orang, belajar dengan Jabatan Perdana Menteri tentang amanah ni macam mana. Sebab dia orang tak buat benda ni. Kan? Amanah. Yang ketiga, jaga ukhuwah. Kita ni satu jabatan, satu organisasi, satu tim. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Faham? Buang benda-benda tak baik dalam hati tu. Jatuh seorang, jatuh semua. Nampak tak?
Jatuh semua. Itu sebabnya bila ada orang kena, tak. Bila orang cakap, betul ke dengannya kat department you ni ada masalah macam ni? Tak adalah, mana ada pandai je. Tak ada, orang kata okey. Kita semua memang tak ada masalah pun, kita memang cover. Macam tu. Faham? Buang benda-benda tak baik dalam hati. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tengok tu, susah. Hidup kalau dah biasa sangka buruk ni susah. Maksud saya kongsi tu contoh. Hari ni dapat poin-poin yang baik, share pada orang. Kongsi. Kejap lagi ada makanan kat luar, rasa tak habis, share dengan kawan-kawan. Itu maksud saya. Setiap kali lelaki menyatakan sesuatu, seringkali disalahertikan. Dalam dunia ni ada 4 perkara yang bengkok tu. Yang pertama sungai. Sungai bengkok, mana yang lurus? Bengkok sungai. Kedua akar kayu. Akar kayu pun bengkok. Yang ketiga perempuan. Bengkok. Tak pernah lurus dengan kita ni. Yang keempat politik. Itu tak cerita lah tu kemudian lah. Sampai tiga je cerita. Tapi betul. Cuba sangka baik. Jangan tamak. Jangan tamak. Okey? Kan saya dah kata. Contoh soalan saya nak tanya. Dekat tangan tu ada jam. Jam. Dia kata, aku lagi dia kata. Jangan risau, korang bisik pun aku dengar. Tadi aku lalu kan aku tak dengar ke? Tingginya kau aku tak dengar ke tadi? Dia banding aku dengan Datuk Ketua Pengarah. Memang lah. Aku bukan baru hari ni tinggi, daripada dulu tinggi. Tingginya. Lepas tu pergi depan, dalam TV nampak tua, kurang hajar betul. Tapi saya maafkan dah. Contoh saya tanya, Puan, dekat tangan tu, jam tu siapa punya? Jam siapa punya? Tengok, dia kata jam saya punya. Masuk soalan kedua, tangan siapa punya? Saya tanya tangan tu siapa punya? Kita akan jawab Tuhan punya, Allah punya. Bayangkan, diri kita ni pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku yang apa dekat badan kita tu kita punya? Benda paling simple je kan. Saya you tak you jugalah. Saya pernah kena tanya soalan tu. Confident ni saya sama je. Saya pun jawab macam tu. Jangan kecewa. Aku dah cakap jangan duduk sini. Kan aku dah cakap dah tadi. Tapi betul. Betul tak? Diri kita bukan kita punya. Apatah lagi suami bukan kita punya. Isteri pun bukan kita punya, Allah punya. Allah nak ambil nyawa bil masa tu maksud saya. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Dia dekat pejabat dia nombor 1 Nombor 1 je. Tiba-tiba dekat dah berapa bulan. Asal dia bersandar kat ujung tiang tu. Pencen. Pencen dah. Dulu Samsul debat ni pengarah undang ada 80 penguatkuasa, ada 10 bailiff, pembantu takbir 10, 2 PA, Yoges dengan Shima. Ingat lagi datang bertabik ni rongkak barang semua. Bila dah pencen ni peduli pun tidak. Kan? Dulu sampai pasar besar Seremban tu lalu bos lalu. Dulu saya lalu je kat tol nilai tu. Lalu tol nilai yang peniaga Minang niaga buang. Simpan kejap lagi sampai budak dia ni. Saya turun cermin ni. Saya kata cinta. Iya. Sekarang tak nak beli bos sekarang. Sampai masa kau nak sombong dengan apa? Dulu kau menyanyi tarik sampai ke langit. Kan sekali masuk Gegar Vaganza minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Dulu berlakon hero idaman Malaya, sekali berlakon tukang kebun hari ni. Dulu berlakon heroin, muka suat tengah URTV boleh lekat ke dinding, poster. Sekarang berlakon jadi bibi, saya cakap Indon. Lepas tu marah hajab dengan Maya 200 je, mana buat macam mana? Zaman dia dah berubah. Nak sombong dengan apa? Beli kereta baru, berapa lama rasa baru? Saya ingat lagi dulu kita beli kereta bayar mana ada transport online, kena pergi kaunter tulis nombor plate ni, nombor akaun semua.
1, 2, 3, 5. Kaunter 2. Nombor sekarang 1000 lagi nombor kita. Ya Allah, lamanya nak bayar. Ya Allah. Tu yang saya bila sampai kat kaunter tu, kan, satu bank tu sampai kat kaunter tu, saya panjangkan sikit urusan saya. Dah sekejap, dah sudah lah, beratur panjang ni. Berapa lama tunggu? Saya saja cek, tolong cek kak. Cek apa tu? Tolong cek berapa bulan kita tinggal. Bayaran kali pertama. Dia pun pandang aku atas bawah. Bukan bayar kali pertama ke ni? Lagi satu, Samsul Kahar dia tahulah. Dulu kita orang sekolah tu gemar pergi kat kaunter tu sebab lawa-lawa. Tapi bila pergi beberapa tahun dulu saya pergi dah tak lawa dah sebab orang tu masih jaga lagi kaunter tu. Ya, sekarang dia dah rebranding dah. Okey lah. Ya, sekarang ni lain. Tu sebabnya masa buat jangan sombong. Nak sombong apa? Tak ada benda pun. Rumah makin besar, orang makin tak ada, bukan orang makin ramai. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Anak seorang-seorang masuk universiti, anak seorang-seorang masuk sekolah asrama penuh. Nampak tak? Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin tak ada. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Wah, pahal ni. Kau gemar betul lah buat misteri Nusantara pula ni, pahal. Ui, lain macam lah cakap kat jam tangan menteri ni. Aduh. Mulalah mikrofon ni kan. Ya, tu sebabnya jangan kita sombong-sombong. Jangan sombong-sombong, tak ke mana pun. Kan? Belajar merendah diri. Kan? Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki dia tak. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata, tanda dengki dah ada dalam hati adalah bila orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Oh, iya betul. Contohlah, dengar Datuk Ketua Marah kita dapat pergi haji tahun ni. Dengar tu. Tak siapa. Dengar kawan kita dapat naik pangkat, ada lima orang, bukan dia je, 5 orang. Macam tu. Dengar ada beli kita baru, yalah loan senang je. Dengar anak dia dapat semua A. Yalah, semalam pun kementerian dah umur 20,000 dah dapat semua A. Jadi termasuk salah seorang kot. Dia tak rasa apa. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar Datuk Ketua Pengarah kita dapat pergi haji tu, tak pakai kabel pakainya tu, confirm dengki. Confirm dengki. Dengar dia dapat naik pangkat tapi dijilatnya bos tu, confirm dengki. Dengar bila kita baru teman dia curi duit tu. Dengar anak dia dapat semua A, macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Dia sepatutnya macam mana? Dengar Datuk KP kita dapat pergi haji tu ni, alhamdulillah. Aku nak jumpa dia, minta dia doakan aku, ya Allah. Tuan, Datuk nanti jumpa doakan saya ya. Saya pun nak pergi juga ni. Insya-Allah tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum juga. Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa arah melintang boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup. Belum mati balik. Belum jatuh lah. Kan? Tapi buat rayuan mungkin boleh dapat lah. Dengar kawan kita tu dapat naik pangkat. Alhamdulillah dapat dia naik pangkat Papa boleh minta tolong dia. Kan okey. Dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Boleh lah kita tumpang kereta dia. Dia rajin tumpangkan orang weh. Tuan-tuan isi minyak buat tidur. Dia dengar anak dia dapat semua A peksa tu. Alhamdulillah. Ada juga anak-anak staf kita yang pandai Alhamdulillah. Kau dengar tak abang Haji yang apa tu lah? Yang apa tu lah yang kita kenal tu? Yang mana? Yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Eloklah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25 weh? 80 dapat bini 25. Tak terangkat ke ni? Cuba cakap baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ni tak kadang-kadang orang perempuan kan cepat yang mulut dia. Malam pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Kalau kau tak puas hati pun, kau tanya perempuan tu.
Dek, ni nak tanya sikit. Ni kau minat sangat dengan Abang Haji tu, bukan kau umur dia dah banyak. Macam mana saya nak cakap pertama, Abang Haji ni dia pandai gurau. Dia romantik. Iya. Kita orang makan suap tau. Cuma kadang-kadang ada masalah sikit tu. Kenapa lah? Kadang-kadang, abang, itu telinga. Bayang dia tak perasan. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Lepas tu setiap kali saya marah dia, dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak tak terangan nak balas apa. Macam tu. Tak, sangka baik je, doakan baik-baik untuk orang. Itu je. Betul tak? Tak tu sebabnya kalau kita nampak kan ada orang, seorang lelaki yang bekerja sebagai pegawai di tempat telah pun ditahan oleh pihak SPRM kerana begini-begini. Jangan cakap, itulah tak bersyukur, itulah buat lagi. Salah. Cakap sebab kita ni belum diuji lagi tau. Kan? Jangan-jangan dia mungkin tak salah, mungkin orang nanya dia, mungkin kita pun cakap, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Macam tu doa. Nampak orang tu bini dia 2, 3, 4 gatal nak mati. Salah. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Ya Allah, aku tak kuat. Ya Allah, kalau ya pun jangan lebih 2. Contoh lah. Contoh. Tak adalah. Tak. Jangan uji aku. Ya Allah, aku tak kuat. Ya Allah, aku tak kuat. Ya Allah, macam tu. Faham? Jangan salah ayat tau. Kita cakap orang tu tadi kan, rasuah lah, memang tak bersyukur lah apa. Tiba-tiba orang tu datang, masuk bilik kita, bawa satu beg, mop, duit aja dalam tu. Belum tentu lagi kita lagi baik daripada orang yang kita cakap. Itu sebab hati-hati. Pada sekali tu arwah abah saya dulu, masa saya belajar ke UiTM dulu kan, saya pun, Assalamualaikum bah, salam. Bah, duit aku ring lah bah. Habis duit basah, macam mana lah? Abah saya. Arwah abah saya macam tu. Itu yang saya tak tahan betul lah abah ni. Kadang-kadang tu lah dia bercakap, serius ni? Yelah, petang abah masukkan. Ni cerita betul, arwah abah saya masukkan duit dekat satu bank yang logo rimau tu kan. Masukkan duit. Dia masukkan duit RM50 dia untuk belanja sebulan. Lepas tu dia cerita balik bila dia pergi dekat parking motosikal kat belakang tu, ada seorang lelaki Cina ni kena kejar. Lepas tu dia bawa beg tau. Lepas tu dia terlanggar abah saya. Arwah abah saya badan besar, gemuk. Dalam dewan ni tak ada siapa lawan. Gemuk betul. Kalau bukanlah kata nak buruk abah, tak ada. Abah memang gemuk. Memang comel. Kalau abah bawa motor saya kat belakang, memang tak tahu saya dekat belakang. Betul. Iya, kawan-kawan semua cakap, laki kan abah kau seorang, kau ada belakang. Kawan-kawan semua membahan saya macam tu Tapi arwah abah saya selalu cakap, ni kira kurus ni, dia kata dekat Tuhan. Jadi bila orang tu terlanggar abah saya, beg yang besar tadi terjatuh, terbuka, nampak isi dia duit saja penuh. Kemudian dia terus lagi tinggalkan beg tu, yang kejar tadi terus tangkap beg tu. Dia cakap dengan arwah abah saya, pakcik kita bagi 2 ha? Dia kata. Abah saya, kau nak ambil lah. Abah saya start motor balik. Mak saya punya marah lah. Mak saya cakap, bang kenapa bang tak ambil? Itulah lebih kurang kan. Mak saya cerita balik ni. Lepas tu abah saya kata apa? Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Itu jawab abah saya. Dekat situ lah belajar kan. Sebenarnya betul juga. Bila balik, kita tak tahu duit tu dari mana. Halal haram kita tak tahu kan. Macam tu lah. Sebab kita kata tadi, tak usahlah kita apa, jaga je. Jangan jatuh menjatuhkan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Balikkan kau pegang tangan laki kau. Kalau abang nak jalan laju, menjalan seseorang. Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu. Macam tu. Yang keempat, percaya pada hikmah. Percaya pada hikmah. Aku dia kerja terteruk pun sudahnya apa je. Tak, percaya dia. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tak apa. Tuhan tak bagi kita APC. Okey? Anugerah hikmat cemerlang kan? Kau jangan komplain. Relax je. Kalau naik pangkat. Naik pangkat. Selagi mana dia jadi ketua jabatan kita, kita takkan naik weh. Ayat dia. Kau tengoklah, kalau khusus pergi Jakarta hantar dia, khusus Sabah hantar dia, Sabah Sarawak hantar dia, khusus dekat Perisi 18 hantar kita. Itu pun jadi hal. Jangan mungut. Percaya ada hikmah. Kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita lebih banyak masa bersama keluarga.
Kan, nampak ya kan? Balik rumah malam ni, jom kita pergi pasar malam. Betul, pasar malam. Ui, saya dah berapa lama, bertahun tak pergi pasar malam lah. Itulah nikmat antara nikmat besar yang saya dah lepas. Betul. Lelaki nak nampak hebat pasar malam. Bawa anak, nak apa cakap? Sebab pasar malam, cuba pasar raya kau buat macam tu, nak meninggal nampak tak? Budak boleh hebat pun ya, sikit potong tu yang 7 sen, yang mak dia tu jagung, kau ningkap, betul je lah. Betul. Itulah bahagia sebenarnya. Betul tak? Ada hikmah. Kadang-kadang Tuhan tak bagi naik pangkat, tapi Tuhan bagi anak yang baik. Kita balik rumah, anak dia, Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allahu Akbar. Sejuk apa? Tengok perut. Sejuk hati. Sejuk perut ni kambung ke tu? Sejuk perut. Macam dia seorang ada perut. Kau bila anak kau, Mama tak sihat ke? Mama dah makan ubat belum? Allah, anak Mama ke macam tu? Ada anak Mama, mana ada? Mana bohong. Kadang-kadang Tuhan tak bagi tu. Tuhan tak bagi naik pangkat. Tuhan tak bagi APC. Tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi suami yang penyayang. Suami sayang, abang balik ni sayang. Abang, saya masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau saya tak ada sehari. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Gelilah inilah itulah. Kau jangan sampai aspek kasih sayang itu dihargai oleh orang ketiga. Ini sekali orang lain, the best kan, wife you. Lepas tu satu lagi, apa kualiti yang perempuan suka pada orang lelaki? Cakap kualiti yang dia suka kalau nak jadi pasangan hidup ni. Kualiti, ada satu kualiti yang dia suka, apa dia? Kaya. Aku tak terjangkau jawapan tu. First time dapat jawapan tu. Itu ciri lain. Tak, dalam diri dia. Apa yang kau suka? Satu benda. Kelakar. Betul. Kelakar tu memang senarai tinggi sekali. Tapi bila dah kahwin, abang boleh serius tak? Itu kita heran tu. Kita buatlah buat kelakar dah kahwin. Macam mana abang boleh kerja-kerja Jabatan Menteri kalau macam ni main-main? Ada je. Itu saya kata tadi. Sebab ada hikmah. Contohnya kalau kita tak dapat APC. APC ni apa sangat lah. Contoh. Okey, APC pertama dapat apa? Tengok. Duit sebut dulu. Sijil dulu. Duit tu iringan, faham? Kau sedar tak sedar ni? Tu sebab saya dah syorkan bila saya ceramah hari inovasi kan dia bagi APC kan. Saya kata tambah anugerah-anugerah lain supaya staf ni dia tak rasa sangat. APC dalam 7 ke 8% daripada jumlah keseluruhan staf dapat. Dan mesyuarat tu kadang dia cakap dia ni tak sesuai lah sebab dia ni ada je pandangan-pandangan. So tu yang terbaik. Bukan kata bos kita tak nak. Nama tu dah disyorkan tapi dah bincang orang ni dapat. Bincang orang ni dapat. Itu je. Tambah anugerah lain. Contohnya markah SKT 90% ke atas, bagi sijil. Siap frame, letak atas meja dia. Tak panggil teman-teman tak apa. Dia gantung kat rumah. Mamanya markah A lah. Memang ini kes sikit ni. Normally 95 and above. Nampak tak? Lepas tu tak pernah MC tahun dinilai pun dapat sijil. Kau pergilah balik. Dah muntah darah dah ni. Balik. Aku tak dapat sijil. Bayang macam tu dia nak kerja tau. Dia dah kumpul sijil tu tiap tahun. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Dapat sijil. Bah. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa? Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Biasa tengok abah lambat. Ada caranya.
Datuk, bosa kau lah tu. Hati-hati ya. Dah lah kau lama kau ajarlah budak tu cara ni. Kau ajar tu. Tengok, percaya pada hikmah. Kemudian apa? Seterusnya bertanggungjawab. Bekerja sesuatu kerajaan kena tanggungjawab. Jaga nama baik. Lepas tu kalau apa-apa hal, tanggungjawab. Kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf tuan. Macam tu, ni tak, kenapa tak siap kerja? Saya tak tahu. Dia letak meja dia tafal saya. Saya tak tahu. Tak ada, dia yang arahkan. Saya letakkan file ni kat meja dia. Kamu pula siapa suruh kan? Tuan yang suruh. Tak, aku pula salah. Macam tu. Jangan jadi cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang kenapa? Kebau tak makan kenapa? Perut sakit besar. Nasi mentah kenapa? Kau pipi basah besar. Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Lagu tu nampak tak? Dia menyalah, nampak tak? Atuk kena report dah. Kan? Dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja test tadi bergeria dia, lepas ni apa. Tapi betul lah, menyalahkan orang. Akhirnya dalam banyak-banyak binatang ada seekor binatang yang paling gentleman, iaitu ular. Bertanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab, ulang 3 kali sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan audio di hujungnya tu dah dipadam oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya lah bila dia tanggungjawab. Dia orang tak tanya lah. Tak ada soalan nak tanya lah. Kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf tuan, saya memang terlupa. Saya silap. So sekarang tuan nak saya buat apa? Settle. Tu anak kita jadi macam tu. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa isap rokok? Ayah isap. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah, tak selesai. Nampak tak? Jangan salahkan orang. Kena tanggungjawab. Seterusnya apa? Respon positif. Apa juga arahan pekeliling, terima dengan hati terbuka. Dengar pengumuman. Bagi menghargai jasa penyawat awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Biasa dengar tak? Dulu orang punya excited dengan belanjawan ni. Diam, nak umum ni. Saya ingat ikat pejabat dulu kan. Sekarang ni tak excited dah, sebab hari Senin dah tahu. Tak ada 500. Dia tahu dah. Tapi bila umum 700 tu, ada 3 respon penyawat awam. Respon pertama, baik tak yah. Respon kedua, okeylah, pada dulu 500, sekarang dapat 700, okeylah tu. Yang seorang tu berlari pergi besi ATM cucuk. Belum lagi bang berumum. Dia excited nak tukar kasut sekolah anak dia nak koyak tu. Dia excited nak buat family dia makan kat kedai tom yum tu. Tu sebab kebahagiaan bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Jaga kerja kita elok-elok. Okeylah 700, tapi insya-Allah dengan berkali-kali saya sentuh ni, saya dapat rasa tahun depan kita punya bonus akan kembali. Saya tak kisah petikan ucapan saya ni diambil, saya tak kisah. Sebab kita kali terakhir dapat bonus sebulan gaji ketika zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali pertama. Dan kali terakhir kita dapat setengah bulan gaji ketika zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi. Selepas pada tu Kementerian Kewangan dah tak jumpa angka lain selain pada 500. Kalau korang dapat 700, aku yang pencen separuh daripada tu. Macam tu je lah. Tapi syukur, alhamdulillah. Tu saya kata, kita ada kerja. Kita duduk dalam ni, syukur kita ada kerja. Orang ni kat luar tu tengah bawa file folder tu, tengah fikir nak kerja apa. So kerja elok-elok, positif, nampak notis pekeliling yang baru, perintah yang terbaru. Boleh beberapa bulan semua staf tidak dibenarkan pergi begini, semua staf hendaklah pergi begini, semua staf tidak dibenarkan lagi untuk klaim macam ni, tidak lagi dibenarkan keluar minum bla 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 bla. Ada peraturan dia. Tak benda lah, nyusahkan kita lah. Apa benda dia tak fikir ke kita weh. Ada yang marah. Boleh jalan lah. Yang seorang tu, kau yang muda-muda ikutlah kad anak pencen. Yang seorang tu pula faham. Pernah dengar tak ayat tu?
Kita pun baca balik. Pada nak pencen sila, kemudian nak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Dia suruh semua kena buat. Janganlah berkira. Dan yang last sekali, ikhlas. Kita perlu ikhlas. Sebab apa ikhlas? Sebab dengan ikhlas ni lah kita dapat kerja dengan baik. Sebab kualiti yang kena ada ni, pertama kerja, sabar. Kena sabar banyak-banyak. Tanyalah Datuk Ketua Pengarah kita, nak sampai dekat kursi tu, bertahun-tahun, sabar. Nak sampai dekat stage ni, sabar. Betul. Nak capai apa kita capai hari ni, semua ada proses. Ada yang pernah kerja kilang, ada yang pernah kerja cuci pinggan kat kedai, ada yang pernah kerja jual barang bawa beg tu. Dia pernah buat benda tu, dia tak ngaku je. Kan, kita pernah kerja tolong mak kita, tolong. Kita pernah, akhirnya kita duduk kat depan ni. Semua kena sabar. Sabar. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabar. Kedua, syukur. Dia kata sabar separuh beriman. Kan? Separuh lagi apa? Dia dah bagi separuh-separuh lah. Ustaz Amir tanya lah. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebut lah masjid mana. Saya ceramah maulud masa tu. Makcik apa masuk selawat makcik? Makcik apa masuk selawat? Makcik seorang tanya. Nak ceramah lah, tanya pula. Dah kena marah. Risauan ni aku ni. Samsing tu makcik. Menyesal pula aku tanya. Kan? Kalau dah sabar separuh lagi adalah syukur. Kenapa maksud tak boleh syukur? Ada dua sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Dan kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang yang lagi kurang daripada kita. So ada dua-dua ni, cuba tengok. Kita insya-Allah kita boleh syukur. Ketiga, hikmah. Sentiasa percaya, aku ni jadi macam ni mesti ada hikmah ni. Aksiden ni ada hikmahnya. Macam adik kita kan, yang semalam, yang keluarga dia habis semua aksiden. Dia imamkan, bukan senang. Kita mikir kalau kita duduk tempat dia, ya Allah, susah. Tetapi kita yakinkan dia, tentu ada hikmah dia. Adalah hikmah dia. Kan? Adik dia yang seorang lagi tu pun dah mula stabil katanya. Kan? Itulah, mudah-mudahan. Itu sebab percaya pada hikmah. Kenapalah aku tukar department ni? Dia macam, saya pernah buat team building tu. Team building kan ada checkpoint kita kena buat game kan. Ada satu game tu kita main Damula. Besar Damula tu saya buat team building 3 hari 2 malam. Satu slot tu kita buat macam ala-ala Amazing Race lah kan. Satu checkpoint tu main Damula. Orang tua main Damula ni, main bodoh pula ni, dia kata dia marah. Sabar. Perasan tak ada satu, ada orang tu kejap-kejap tangga, habis dia rezeki dia. Ada orang tu kejap-kejap ular. Nenek ular. Tak ular. Ada orang macam tu. Ada orang tu pula melangkau ular tak, tangga tak. Masalah dia kat 98. 9900 undur balik. Sebenarnya game tu ada kena-mengena dengan karier. Ada orang cepat naik. Rezeki dia. Yang ular tadi kejap-kejap tukar department. Pangkat tak naik. Hantar sana, hantar sini. Hikmah dia apa? Percaya. Kerana dia banyak tukar department. Bila dia pencen besok, dia tahu dah semua proses kerja. Kalau orang minta pengalaman dia boleh explain. Nampak tak? Yang 98 tadi tak pencen bersambung-sambung kontrak dia. Maknanya apa? Sangka baik yang khidmat dia masih diperlukan. Macam itulah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai kakak. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Tentu ya. Dan kemudian yang saya sebut tadi, redha, terima apa juga keadaan. Apa beza redha dan pasrah? Biasalah kalau saya tanya, saya jawab balik. Apa beza redha dan pasrah? Paling senang sekali, pasrah terima dengan hati yang sakit. Tak puas hati, tapi terimalah. Nak buat macam mana? Tak ada pilihan lain, terimalah. Tetapi redha, terima dengan hati yang ikhlas. Itu redha. Yalah, adalah benda baik ni, tak apalah, redha je lah. Tuhan yang bagi untuk aku ni, adalah bahagian untuk aku. Terima je lah. Redha. Dan yang kelima, saya kata tadi, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Berbuat sesuatu tanpa mengharapkan
balasan ada hujungnya. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Tapi orang kita lain, aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Nampak ayat? Tu salah ya, maknanya tak ikhlas tu. Tu sebab cuba ingat balik mak ayah kita dulu bila tolong orang kenduri, dia tolong cari buluh, dia tolong basuh pinggan, dia tolong kemas, tolong lipat meja, dia marah orang terima kasih kat dia. Terima kasih lah dia tolong. Apa terima kasih, tak ada benda lah. Kau ni pun marah dia. Sebab terima kasih pun tidak diharapkan. Nampak? Kalau nak lebih mendalam lagi, kita tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Itu cerita tadi. Apa gak kita buat? Kita mengharapkan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab saya kata tadi, dalam hidup kita sebenarnya jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dengan zaman kemerdekaan sekarang ni, dengan ujian yang macam-macam, integriti kita akan tergugat. Dahsyat sekarang. Masalah sosial yang menggila, nak cakap macam ni. Hari tu saya dapat tahu dekat satu hospital tu, seorang perempuan tu melahirkan anak luar nikahnya yang ke-7. Dekat rumah dah ada 6 hasil perbuatan lelaki yang berbeza-beza. Pegawai hospital ni, pegawai akhlak ada dekat hospital tu tanya, kenapa dia seorang lelaki ni? Yang ni lelaki ni dah janji nak tanggungjawab. Bayangkan, tak tahu jadi apa anak-anak kat rumah dia tu. Anak yang tak sah taraf ni. Banyak. Tengok kes hari tu. Yang budak perempuan yang kena tikam, belah perut, keluar janin, buang, bakar. Lepas tu esok tu datang, bakar lagi. Macam mana boleh jadi macam tu? Budak tu sekolah agama kot. Macam mana jadi macam tu? Pengurusan emosi. Mana? Tu belum cerita, ada satu cerita dekat satu hospital kerajaan. Seorang ibu dan seorang anak perempuan melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Cerita betul ni, bukan kata fiction. Betul. Macam mana mereka tu? Kan? Integriti. Pergi kelab dandut, bawa anak sekali. Lepas tu mabuk, bawa laki tu balik. Laki tu rasa dua-dua. Dengan kuasa Allah, dua-dua mengandung. Gila cerita tu. Banyak lagi cerita. Tu belum cerita lagi. Dah elok-elok lahir senapang, sibuk dah jadi perempuan. Kau dah senapang lah. Untuk pengetahuan semua, beribu dah orang Malaysia ni yang pergi ke Thailand, buang senapang, mati, tak balik. Mati. Bukan semua potong okey. Ada yang potong, pendarahan tak berhenti. Bukannya tanam macam kita ni, bakar je. Tak tahulah dia kat mana, hidup lagi tak tahu. Sebab dah sign, apa-apa jadi pada dia tak tanggungjawab. Betul. Banyak. Tu sebab saya kata tadi, kejar bahagia. Macam tadi kan, sibuk dia kata. Saya pun tak ada rasa nak balik Malaysia. Tapi saya dengar dia bukan orang Malaysia lah. Orang Thailand tu, orang Australia macam tu lah. Saya tanya kat siapa? Iya. Hidup kita ni nak kejar bahagia. Bukan kejar kaya, tapi kejar bahagia. Tapi kalau nak dapat bahagia, kita kena kejar. Dalam kerja ni ada satu yang kita kena kejar. Apa dia? Kita cuba sekali lagi. Kalau kita tak kerja, kita nak kerja, kita jangan kejar kaya. Kita nak kejar bahagia. Tapi nak dapat bahagia tu kita kena kejar satu yang disebut sebagai apa tu tadi? Kejar keberkatan. Betul lah tu, kejar keberkatan. Keberkatan inilah yang penting. Antara tanda-tanda keberkatan, kan? Belum minta dah dapat. Contoh, nampaknya. Belum minta dah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Bagi cawan siap alas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi adab tetap dijaga.
Tu kalau kita bagi suami kita kan dengan cawan kan, kita beralas, jemput minum bang. Macam tu. Sebab orang tua dulu kepantangan dia. Kalau bagi cawan tak ada alas ni, dia lempar macam miskin sangat. Wah, memang miskin pun. Tapi maksud orang tua tu miskin adab. Jemput minum bang, baru suami kata, oh yalah, terima kasih banyak. Suami pun ambil bismillah. Bismillah. Air kosong ya? Oh, contoh bismillah. Jabatan Perdana Menteri kot. Oh, contoh ayat dia. Nah, bila bagi barulah suami tu ambil macam ni tak. Dengan cawan macam ni ha. Jemput minum bang. Kau ingat ni kelab malam apa? Nampak tak? Itu cerita dia. Nampak? Adab tu. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maknanya, sikit rasa cukup, banyak boleh sedekah, boleh tolong orang, bantu orang lagi. Pada orang yang tak berkat rezekinya, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, tanda rezeki berkat adalah rumah tangga rasa bahagia. Suami balik nampak isteri tengah basuh pinggan, dia pegang tangan isteri dia. Dah pergi masuk dalam. Abang sambung. Cuci sambil pakai kod ni, nama Syam Rizal. Pakai kod. Dah lagi. Happy tak perempuan? Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, dia rasa happy dah. Ataupun suami balik, sayang nah, ambil ni voucher spa muslimah ni, ambil. Pergi hari Sabtu ni. Habis anak abang jaga, pergi je. Abang pergi nanti cuci rambut, pedicure, manicure, massage semua. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Kau ngajar macam tu. Tak adalah abang dah bayar dah. Abang. Ya. Balik tu happy je tau. Balik sampai rumah tu rasa tenang je. Balik rumah, abang macam tu rasa happy. Ini Mami balik. Dia balik. Kau tanya dia balik. Apa tu? Pukul 5, 5:30, pukul 6 dia baru sampai. What do you expect? Balik bang. Balik. Tak, baru nak pergi buta. Kan dah dapat. Patut dengan perasaan abang, ya Allah seronoknya tengok abang balik. Abang rindu sangat kat abang. Tapi tengok muka abang pun tahu mesti abang lapar kan. Itulah tadi memang abang lapar. Tapi bila tengok muka si abang ni, langsung hilang lapar. Abang ni cerita tahu tak masaknya. Apa-apa kau tak masak. Tak adalah, masak dah lah, gurau je. Contoh. Tak. Ataupun suami kan, dia balik, sayang, baju air kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni, kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang, kuih apa abang bawa tu? Kuih couple. Mana tu kuih couple lah bang? Ni cuba tengok dalam tu. Kuih cakoi. Cakoi kan couple macam tu kan. Kau dulu. Makanya, happy tak? Happy. Lepas tu jangan lagi pakai postman. Kat rumah pun pakai postman macam ni cerita. Long, cakap dengan ayah kau. Si goreng dah siap. Ya. Ayah tengah masuk motor ni. Apa dia? Mak cakap, si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Pening postman tu. Mak, ayah cakap, kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang. Now. Ayah, ni bukan Alung cakap tau. Ni mak cakap. Sekarang. Now. Kau cakap dengan mak kau tak kerti bahasa ke apa? Mak, ni ayah cakap tau, bukan Alung tau. Dia cakap tak kerti bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah kau, yang kau hajar boleh tak? La ilaha illallah. Sudahnya nak duduk tertengah, terlarat nak sambung. Apa salahnya suami tengah basuh motor, isteri tak gosok lengannya. Abang. Ya. Bila percikan air tu kena pada isteri, menurut hukum filem Hindi, dia akan keluar muzik, dia akan keluar tarian, dia keluar lagu. Langsung suami dia, koi ladki hen, jabo hasti hen. Bini dia nyaut, baris hoti hen, canak cum. Jiran kiri kanan tu, cak dum cak. Jadi weh. Kau tak cuba mana kau tahu? Aku tengok dalam filem tu automatik jiran mau keluar macam mana? Cuba dulu. Yang ketiga,
Tanda berkat rezeki adalah apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak dapat nombor 1 dalam kelas, anak dapat nombor 1 subjek, kita happy dah. Anak kita dapat anugerah sahsiah terbaik, ya Allah happynya. Pakaian terbersih, happy dah. Anak dapat nombor 3 dalam kelas daripada 50 orang, ya Allah anak aku. Betul tak? Kadang-kadang orang perempuan boleh menitis air mata tengok anak konvo, bang, anak kita konvo bang, ya Allah. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ini konvo tadika ni, bukan konvo universiti. Kau jangan malu aku, boleh tak? Konvo tadika. Sekarang tadika pun dia pandai konvo. Dia lah orang perempuan yang memang mudah tersentuh hati. Nak itu kan? Tak apa. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan masyarakat dekat luar dengan kawan-kawan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, itu pun tanda berkat rezeki. Kelima, bila mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak ngaji, mudah nak buat benda baik, mudah nak tolong orang, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita sering kali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Ingat, itu tak termasuk yang tin shopping. Itu tak kira. Tu kau yang order. Abang berkat sampai lagi bang. Tak. Yang kau order tu jangan kau kira. Dia yang datang, kau masuk, bagi dia masuk dalam, kau jamu, dia makan, itu je. Dan begitu juga yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan, itu juga tanda rezeki kita diberkati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara kesimpulan ada beberapa hadis yang nak ambil, nak disimpulkan. Pertama, Nabi dah sebut, nak cerita ni buat integriti supaya faham betul-betul. Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, dan kebebasan yang sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian. Mati baru bebas, tak ada peraturan dah. Kemudian Nabi juga sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Cuba tengok orang kaya ni pelik-pelik, apa hal teruk sangat kerja, duit dah banyak dah, sampai ke 10 malam 12 malam tak balik lagi, buat paperwork, dah bentang, nak buat expand lagi bisnes dia sampai ke Jakarta, ke Filipina semua. Tak pernah cukup kan, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut dalam satu hadis, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu manusia yang kaya. Dan kemudian Nabi juga sebut tentang 2 hadis tentang atas dan bawah. Pertama, Nabi sebut tangan yang di atas sentiasa lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi memang sentiasa lebih baik daripada menerima. Banyakkanlah memberi, kita tak akan kecewa. Dan Nabi sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana yang melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan ingat, ada satu perkara yang saya nak bagi tahu ni, hidup kita adalah antara B dan D, birth and death. Antara B dan D ada satu huruf kat tengah, iaitu C. Kita ada choice, hidup yang macam mana kita nak jalani. Hidup integriti, jaga nama baik organisasi kita. Jangan kita pula yang merosakkan nama organisasi kita. Galak-galak agak tahu, tapi hari ini yang menjatuhkan sesuatu organisasi bukannya orang luar, kebiasaannya pada dalam organisasi itu sendiri. Ada beberapa agensi langsung dah tak ada dah hari ini, sebab mereka sama saling menjatuhkan. Akhirnya bocor maklumat sana, bocor maklumat sini, akhirnya jadi tak relevan. Tutup dah, serapkan dah masuk pada satu agensi yang lain, contohnya. Itu sebabnya jangan kita sampai jadi tak relevan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan.